TV KPM. Cikgu, bestnya main apa tu cikgu? Main masak-masak. Main masak-masak cikgu. Tak sangka main masak-masak guna pasir cikgu ya. Ya, ni teknik baru masak. Teknik Dia baru? nampak tak cikgu buat apa ni? Cikgu, ni buah apa cikgu ni? Okey, ni cikgu dah dapat. Macam kuih cemek lah cikgu ya. Nanti kita boleh buat kuih. So cikgu dah gali, dapat lagi satu. Banyaknya ubi cikgu. Ada ubi keledek. Ni ubi keledek cikgu. Biasa tanam ubi keledek tak? Tak pernah cikgu. Saya tak pernah tanam-menanam ni cikgu. Tak pernah tanam? Lepas ni cikgu akan ajar macam mana cara nak tanam ubi keledek. Biar betul cikgu. Betul lah. Yes. Jom kita try. Jom. Tanam ubi keledek ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menonton sekarang ini. Baiklah, hari ini Abang Fizi bersama dengan Cikgu Latifah kita. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Sihat Cikgu Noh? Sihat Fizi. Dan kami tidak berdua, kita akan bersama-sama dengan jurubahasa isyarat kita. Kita bersama dengan Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir daripada SK Pendidikan Khas Taiping, Perak. Hari ini seorang daripada Langkawi, seorang daripada Taiping yang bersama-sama dengan kita hari ini. Cikgu, hari ini banyak sayur-sayuran lah cikgu. Iya. Adakah kita akan belajar tentang sayur-sayuran? Kita akan belajar cara menanam sayur-sayuran. Silakan cikgu. Okey. Baik, terima kasih Fizi. Sama-sama, cikgu. Jadi hari ini cikgu akan ajak Fizi sama-sama untuk menanam sayur-sayuran. Tapi kita akan mula dari awal. Baik, kita cikgu. tak akan terus saja tanam. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu dulu apa yang kita perlukan untuk kita tanam sayur. Okey. Okey. Jadi mula-mula cikgu nak tunjukkan jenis sayur dulu. Boleh cikgu. Okey, jenis-jenis sayur yang akan kita pelajari. Baik. Okey, jadi ada berapa jenis sayur yang Fizi tahu? Sayur ada banyak cikgu. Saya rasa sayur dia ada ubi, lepas tu sayur sawi, buah teneh. Buah teneh. Dan macam-macam lagi cikgu. Okey, jadi jenis-jenis sayur Fizi tahu tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, jadi cikgu nak tunjuk jenis sayur dulu. Baik, cikgu. Okey, tengok ke atas meja ni, ada berapa sayur yang cikgu bawa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sayur ada cikgu. 4 jenis sayur yang lain-lain, berbeza. Tak sama nah. Betul cikgu. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Baik cikgu. Sayur kita. Okey. Jadi di sini adalah apa ni? Ubi cikgu. Okey, ubi. Ubi adalah sayur jenis ubi cikgu. jenis ubi. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, ini adalah sayur jenis apa ni? Ni apa? Ini sayur apa cikgu ya? Yang ni apa? Bizi makan sayur tak ni? Makan cikgu. Makan. Okey, ni sayur yang berdaun, jenis salad. Okey, salad ada banyak jenis. Ada banyak jenis, ada yang kerinting, ada warna merah, ada macam-macam lah yang lurus macam tu. Okey, ini adalah sayuran jenis berdaun. Berdaun cikgu. Baik. Okey, ini pula adalah kacang apa ni? Ini jenis kacang-kacang cikgu. Kacang-kacang. Okey, ini adalah kacang buncis. Okey, ini adalah sayuran kekacang. Baik. Okey, ini. Makan tak? Mestilah cikgu, favourite saya ni cikgu. So ini adalah terung. Terung adalah sayur jenis buah cikgu. bagus. Pandai. Betul ke cikgu? Betul. Tak sangka lah cikgu. Terus cikgu bagi hadiah satu. Coklat. Sebab Terima kasih. pandai. Yeay. Sebab dapat jawab soalan. Okey, jadi ada 4 jenis ni. Cikgu akan bagi contoh sayuran kita lagi. Okey. So ini macam tadi cikgu dah cakap, ini adalah sayuran jenis daun. Okey, boleh bagi contoh lagi tak? Contoh lagi. Yang jenis daun cikgu. Ya. Bayam cikgu. Okey, bagus. Bayam, kangkung.
Betul. Dan sawi. Betul. Bagus. Pandai Fizi ni. Terima kasih, cikgu. Anak murid yang pandai ni. Okey, lepas tu kita ada sayuran jenis buah ni yang paling Fizi suka. Inilah cikgu, buah terung. Terung. Ha. Bakar. Tak, mak saya kalau buat terung masak Pajeri. Pajeri sedap dengan cikgu. Sedap Cikgu, lah. tomato tu cikgu, adakah dia masuk dalam jenis sayur-sayuran buah-buahan? Betul. Jenis buah, bukan buah-buahan. Buah-buahan lain, Fizi. Sayuran jenis buah. Ya, sayuran jenis buah. Okey, Baik, tomato, kita ada cili, kita ada labu, terung. Okey, itu semua termasuk dalam sayuran jenis buah. Okey, kita ada sayuran kekacang. Tapi bukan kacang anak murid Fizi, bukan kacang. Bukan. Kekacang. Kekacang. Ada ke kat depan dia, kekacang. Okey, contoh dia apa dia? Contoh dia kacang bendi cikgu. Okey, kacang bendi lagi. Kacang buncis. Kacang buncis ni. Okey, ni kacang buncis. Okey. Kacang panjang cikgu. Bagus. Okey, petai masuk dalam apa? Petai masuk dalam kekacang juga cikgu. Betul, kacang juga, beans, sticky beans bahasa Inggerisnya. Okey, Betul, sebab dia berbau sikit. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan umbisi. Umbi dia yang berisi. Okey, so contoh cikgu bawa hari ini adalah ubi keledek. Okey, sedap ni buat ke apa? Buat macam-macam cikgu. Ini kita boleh buat boleh makan goreng, kita buat cucur ataupun kita boleh buat kuih-kuih. Buat cekmek cikgu. Cekmek. Okey. So ini semua adalah contoh-contoh sayuran kita. Okey, cikgu ada satu soalan untuk Fizi. Boleh cikgu. Kita imbas balik apa yang kita dah belajar hari ni. Okey. Apakah soalannya cikgu? Fizi nyatakan kepada cikgu jenis sayur yang kita belajar hari ni. Okey, sayur ni dia ada 4 jenis cikgu. Ya. Yang pertama jenis daun, yang kedua jenis buah, yang ketiga jenis kekacang, yang ketiga, yang keempat adalah jenis umbisi cikgu. Bagus. Yeay! Bagus. Tahniah Fizi. Fizi memang pandai, anak murid yang cerdas ni. Satu Mestilah. lagi coklat. Terima untuk kasih Fizi. cikgu. Okey. Saya kan dah murid cikgu. Okey. Terima kasih. Okey. Sama-sama, cikgu. Ada satu lagi soalan cikgu nak tanya sebelum Baik, kita berhenti dan terus tajuk lain. Baik. Okey, jenis sayuran tu kita dah belajar. Baik. Okey. Beri contoh sayur mengikut jenis. Okey. Kita mulakan dengan jenis daun cikgu ya. Okey. Contoh dia jenis sawi. Okey. Sawi salad. Okey. Okey. Kalau jenis buah pula kita ada terung, labu, cili dan lain-lain lagi cikgu. Okey. Jenis kekacang kita ada kacang panjang, kacang buncis, kacang bendi. Jenis umbisi kita ada ubi kayu, kita ada lobak cikgu. Betul. Ubi stella, Okey, ubi keledek. ubi keledek Okey. dan ada ubi ada batas. Ya, jangan membalas. Okey, itu Baik, saja. cikgu. Terima kasih banyak Fizi. Fizi memang pandai dan dapat menjawab soalan yang cikgu bagi. Untuk Fizi. Terima kasih cikgu. Jangan makan banyak sangat. Nampak. Hari ni saya dapat 3 coklat. Kita rehat seketika. Nak makan coklat ni, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Latifah daripada SMK Kedawang Langkawi, Kedah. Hari ini sama-sama kita belajar tentang asas tanaman tingkatan 1. Kita belajar tentang menanam sayur-sayuran, Cikgu. Cikgu Pa, silakan Cikgu Pa. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama, Cikgu. Okey, jumpa lagi. Jadi cikgu akan teruskan dengan tajuk kedua kita iaitu membina batas tanaman. Okey, Fizi pernah ke pegang cangkul? Pernah, Cikgu? Pernah. Okey, pernah-pegang alhamdulillah. Jadi sebab kita dalam proses membina batas, kita perlukan beberapa alat lah. Bukan kita boleh pakai kes tangan je macam tu. Oh, tak boleh gue. Tak boleh. Jadi kita perlukan alat yang betul dan bahan yang betul. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan
alatan dulu. Aha. Alatan yang kita nak guna. Okey. Kalau tengok di slide ni, kita ada cangkul. Okey, ini adalah bahan utama kita. Alat dia. Kita nak guna cangkul untuk menyangkul, membina batas. Ya, tanah. Okey, lepas tu kita ada pongkes. Tahu tak pongkes? Pongkes, cikgu. Pongkes. Okey, okey. pongkes ni kita guna untuk membersihkan kawasan. Jadi kawasan tu selalunya bukanlah kawasan yang bersih. Mungkin kawasan yang kita nak bina batas ni adalah kawasan yang ada banyak batu-batu kecil, ada banyak kayu, ada banyak daun-daun kering, ranting dan sebagainya. Jadi masa kita bersih tu kita letaklah dalam pongkes tu, ataupun kita gunakan kereta sorong. Okey, untuk pindahkan semua bahan-bahan yang tidak perlukan dalam membuat batas. Okey, itu adalah alatan. Okey, terusnya adalah bahan. Bahan. Alat lain, bahan lain. Okey, bahan kita perlukan kapur. Bukan kapur makan tu. Sagi bubuh kapur makan pula. Okey, jadi kapur ni adalah kapur tanaman. Yang kita panggil dolomite atau kapur tanaman yang kita guna untuk menetralkan tanah. Untuk tanah kita tu jadi subur sebab kita nak tanam. Jadi kita gunakan kapur dan bahan organik. Okey, contoh bahan organik ni kita boleh tengok macam baja-baja tai ayam, Tai lembu. tai lembu. Okey, free saja kita boleh dapat kan. Betul, tai cikgu. kambing. So ini lebih subur daripada baja kimia dan lebih selamat. Dia kena organik lah, cikgu ya. Organik. Okey, selalunya sayuran organik ni mahal lah. Ya. Ya, mahal sebab safety untuk kita keselamatan, kesihatan. Okey, jadi kalau boleh kita tanam, kita lebihkan banyak baja organik. Okey, dan bahan organik. Boleh juga guna kompos. Kompos ni macam tanah-tanah di rumah kita, bahan-bahan dapur, daun bawang ataupun kulit-kulit sayur dan sebagainya, kita kumpul, kita letak setempat, kita akan jadikan kompos. Oh, boleh, cikgu ya? Ya, kita dah jimat kos di situ. Zaman sekarang zaman kena berjimat kan. Betul. Okey, jadi bila kita gunakan bahan-bahan yang semula jadi yang kita ambil di rumah, kita dah jimatkan banyak kos. Faham, cikgu. Okey. Kenapa kita kena ada batas? Okey, kenapa kita ada batas? Batas ni sebab kita nak pastikan tanah kita tu tinggi sikit. Bila tinggi, air tak bertakung. Daripada bersekitaran. Sebab nanti kita nak siram lagi bertakung. Okey, jadi kena ada batas yang lebih tinggi sikit daripada persekitaran. Okey, jadi lepas batas yang tinggi sikit ni, kita juga senang nak membaja. Kita ada satu line. Jadi kebun kita pun cantik je. Satu line pokok kita tersusun. Kalau kita tak ada batas, kita tanam kiri, tanam kanan, tanam kiri. Jadi benda tu jadi tak cacat merbak. Ya, sebab tu kita nak membaja pun susah. Bila ada batas, kita baja. Terus dalam satu batas yang proper macam tu kan, yang lebih lebih sistematik baik. je. Ya, betul. Okey. Terusnya kita akan tengok saiz. Kita tengok video. Kita tengok video. Cikgu ada sediakan sedikit video. Murid-murid cikgu mengukur dan membina batas. Jom sama-sama kawan-kawan kita saksikan. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan cara-cara kita membuat batas tanaman. Okey, cikgu bersama Harith, murid cikgu. Jadi, Harith, macam mana kita nak buat batas? Harith ukur dulu lebar batas. Lebar batas kita mestilah antara 80 hingga 90. Okey, Harith tunjuk. 90. Okey, 90. Okey, jadi kita tanda hujung Harith. Harith kayu pancang. Okey, Harith tanda hujung sebelah sana. Okey, kita ketuk sikit dengan tukul. Okey, itu adalah lebar bagi batas tanaman kita. Itu antara 80-90 dan pada hari ini Harith buat 90 cm. Okey, kita nak tengok tinggi dia. Tinggi dia Harith dalam 15 cm. Tinggi batas kita. Okey, di sini Harith kena ukur 15. Okey, tinggi 15. Okey. Tinggi dia dalam 15. Okey,
Itu adalah tinggi batas. Okey, betul tak Arif? Betul. Okey, betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, jadi ini adalah batas tanaman kita iaitu lebar 90, tinggi 15. Okey, jarak panjangnya adalah kira-kira 180 cm. Okey. Terima kasih Haris. Wah, seronoknya hari dengan cikgu buat batas cikgu. Fizi pernah buat batas? Tak pernah cikgu. Nanti ada masa kita akan buat batas. Boleh, cikgu. bersama-sama. Okey, jadi kita akan terus kepada uji minda. Kita dah belajar, jadi kita nak menguji minda. Baik cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya Fizi. Ya, cikgu. Kita dah tengok semua. Fizi boleh tak bagi kat cikgu bahan dan alatan untuk membina batas? Okey, yang pertama cikgu, untuk kita membina batas, kita perlu ada cangkul cikgu. Okey, lepas tu kita kena ada pongkes ataupun kereta sorong. Lepas tu antara bahan yang perlu ada untuk membuat batas, kita kena ada kapur, baja organik ataupun baja kompos cikgu. Okey, bagus. Nanti kita tengok jawapannya. Adakah betul cikgu? Okey, betul. Yeay! Okey, jadi kita jawapan kita yang Fizi bagi semuanya adalah betul. Okey, kita perlu sudip, cangkul, pencakar, kereta sorong, pongkes, bahan organik dan kapur. Okey, jadi bahan-bahan inilah yang akan kita gunakan dalam membina batas tanaman. Itulah dia. Jadi oleh kerana jawapan yang betul, Baik. kita akan bagi token kepada Fizi. Terima kasih cikgu. Okey. Baiklah, Abang Fizi pun rasa macam nak makan lagi coklat ni. Kita makan sama-sama cikgu, boleh cikgu? Jom. Tapi sebelum tu, jom kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Latifah daripada SMK Kedawang, Langkawi, Kedah. Hari ini kita belajar tentang asas tanaman menanam sayur-sayuran. Dekat depan kita ni cikgu, wah. Dah ada macam-macam peralatan cikgu ya? Ya. Silakan Cikgu Tifah. Jadi kita akan teruskan lagi Silakan, dengan topik kita seterusnya iaitu menyemai biji benih. Menyemai, Okey, cikgu. menyemai biji benih. Ya. Okey, jadi cikgu akan terangkan satu persatu sebelum kita semai. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok dulu apakah yang kita katakan dengan menyemai biji benih itu sendiri. Okey, jadi menyemai itu kita sama ada kita letakkan biji benih terus ke dalam tray semaian ataupun kita terus kepada batas yang telah kita buat sebelum ni. Kan kita dah buat batas. Jadi kita boleh tanam terus ke atas batas ataupun kita tanam ke dalam tray semaian. Okey, jadi tengok dulu alatannya. Alatan untuk menyemai biji benih itu. Okey, jadi kita ada tray. So di sini adalah contoh tray. Okey, dan tray ada banyak jenis, ada banyak saiz dan ada pelbagai lah. Maknanya untuk biji benih yang berbeza, tray yang berbeza. Okey, kita ada seterusnya penyiram. Okey, penyiram yang untuk siram benih-benih kita dulu. Okey, terusnya kita ada sudik tangan. Ini dia panggil sudik tangan cikgu. Ya, sudik tangan. Okey, ataupun serampan tangan yang ada tajam-tajam tu. So ini adalah antara bahan yang kita alatan yang kita guna untuk menyemai. Okey. Ini dia kawan-kawan. Sudik tangan. Ya. Apa tak? Baru saya tahu nama dia sudik tangan cikgu. Ya. Faham cikgu? Teruskan cikgu. Okey. Kita tengok bahan dia pula. Okey, antara bahan yang kita guna mestilah biji benih. So di sini cikgu bawa contoh biji benih daun sup. Daun sup cikgu. Daun sup ini adalah biji benih yang halus. Okey. Daun sup. Lepas ni tak payah beli dah, boleh tanam sendiri. Betul cikgu. Okey, lepas tu kita gunakan pasir sungai. Kenapa kita guna pasir sungai? Kenapa, supaya air mengalir. Tak bertakung dalam kita punya tray dan tapak semaian, bekas semaian kita. Jadi kita perlukan pasir sungai. Faham, Dan seterusnya kita gunakan hormon penggalak akar. Okey, hormon penggalak akar ni supaya akar cepat tumbuh. Bila kita semai, pokok kita cepat tumbuh. Berapa lama cikgu nak boleh tumbuh? Dalam 2-3 hari dah tumbuh. Ya ke? Kalau benih kita adalah benih yang berkualiti. Tengok juga benih.
Sebab bukan semua benih tu kita boleh pakai tanam je. Kita kena tengok benih kita matang. Okey, kalau kita kan kita nak benih sendiri, kita beli betik contohnya kan. Okey, betik tu manis kita suka. Jadi kita nak tanam, kita akan cari benih dia tu, kita cari yang bulat, yang matang. Faham. Lepas tu yang sihat, yang kemik-kemik, patah, pecah kita tak boleh guna untuk semaian. Sebab nanti tak tumbuh, kita buang masa, kita tanam, lepas tu tunggu tak tumbuh-tumbuh. Kena cari yang elok betul-betul cikgu ya. Ya, biji benih yang elok, yang sesuai, yang matang. Okey, atau kalau kita nak beli, pastikan kita beli yang bermutu. Kita ada hybrid sekarang, banyak jenis-jenis benih yang hybrid. Yang telah orang kata, lepas tu dia letak racun kulat supaya dia tidak berkulat, tidak macam semut makan dan sebagainya. Jadi beli yang mahal sikit tak apa, supaya benih kita tumbuh. Kadang-kadang kita beli yang murah, ada juga tumbuh. Cuma kadar peratus pertumbuhan tu sedikit. Hasil ni tak memuaskan lah cikgu ya. Mungkin kalau kita tanam 10, tumbuh 4-5 pokok macam tu. Faham. Jadi kita perlu cari benih yang berkualiti lah. Okey, jadi lepas tu kita tengok, ada cikgu tunjukkan gambar anak-anak murid cikgu tengah menyemai. Okey, di sini kita tak guna pasir sungai, kita gunakan terus peat moss. Peat moss ni adalah satu bahan untuk semaian, lebih kurang tanah kompos lah. Tanah kompos baik. Ya, jadi kita gunakan peat moss. Jadi terus masukkan ke dalam tray. Lepas tu kita akan tebuk sedikit lubang, lebih kurang 0.5 cm. Okey, baru kita masukkan benih. Okey, kalau benih tu besar, kita akan gunakan tray yang lebih besar lah. Kalau benih tu halus, kita boleh guna sama ada tray ataupun bekas macam pasu untuk campur sekali dalam tu, gaul. Okey. Seterusnya lepas kita semai benih, kita tekan tu, kita letakkan apa? Contohnya, kita letakkan tanah. Okey cikgu, boleh cikgu? Boleh. Kita letakkan tanah. Boleh saksikan kawan-kawan bagaimana cikgu meletakkan tanah di dalam tray. Tray semaian namanya. Tray semaian. Okey, kita jangan letak penuh. Kita hanya letak sedikit. Oh, separuh-separuh cikgu? Ya, sebab lepas ni kita akan letak tanah lagi di atas tu. Boleh perhatikan kawan-kawan. Nampak tak? Ini di antara tanah organik cikgu ya? Ya, yang ni tanah organik. Yang telah dicampur dengan ni. Sebab kalau kita ikut tester dia tak air tak takung dalam ni. Jadi dia serap. Baik cikgu, yang seterusnya kita masukkan benih cikgu. cikgu. Kita akan masukkan benih. Okey. Oh, benih dalam ni cikgu ya? Benih dia sesuai. Ni benih kalau dah buka, kita boleh letak dalam peti ais untuk mengekalkan ketahanan dia. Oh, boleh cikgu. Jadi kita akan taburkan sedikit benih-benih dalam ni. Okey, kalau benih besar 1 hingga 2 biji sahaja. Baik. Kalau benih halus ni bolehlah 5 6 biji 10 pun. Okey, lepas tu kita akan Tak nampak pun benih cikgu. Ya, benihnya halus je Boleh cikgu. Oh, halus betul cikgu ya? Ya. Nampak Ini tak adalah kawan-kawan? benih daun sup. Daun sup. Baik cikgu. So daun sup ni kita guna dalam masakan lah. Okey, ini adalah sayuran jenis berdaun. Okey, jadi lepas tu kita akan letak balik sedikit tanah. Oh, baik cikgu. Jangan banyak sangat dan jangan tekan terlalu kuat sebab nanti merosakkan benih. Ya. Okey, lepas tu kita akan siram. Sikitlah kita akan siram sikit supaya tanah ni sentiasa lembap. Cikgu, dalam proses semaian ni cikgu, berapa kali kita kena siram benih ni cikgu? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Yang seelok-eloknya cikgu? 2 kali, pagi dan petang. Pagi petang. Ya, supaya tanah sentiasa lembap. Sebab kalau nanti bila kita dah semai, kita boleh tutup dengan plastik hitam. Supaya sentiasa lembap. Oh, faham cikgu. Kita spray air ataupun kita siram, kita tutup dengan plastik hitam. Jadi tray kita sentiasa akan lembaplah tanah-tanah ni. Jadi dalam 3 hari insya-Allah tumbuh. Insya-Allah. Insya-Allah tumbuh. Okey, jadi cikgu kan hari ni cikgu nak ajak Fizi sama-sama semai semua seleri kita. Boleh cikgu. Jom sama-sama. Okey. Boleh saya cuba cikgu? Boleh. Fizi nak pakai sarung tangan tak? Saya cubalah cikgu ya. Kita buat sama-sama kawan-kawan. Hari ni pertama kali ni dalam hidup saya ni, saya nak menyemai. Selalunya menyemai cinta cikgu. Hari ni menyemai
benih cikgu. Okey. Jemai bini benih ni kita boleh makan hasilnya. InsyaAllah. Jadi kan zaman sekarang dah orang kata apa, semua mahal. Jadi kalau boleh tanam sendiri sikit-sikit, tanam dah pasu. Elok macam tu lah cikgu ya. Sebab kita bukan nak makan banyak sangat pun kan kadang-kadang. Daun sup ni penting juga cikgu untuk buat sup cikgu ya. Betul. Semua cikgu? Tak payahlah. Baik. Okey. Fizi tengok benih dia boleh rasa sendiri. Boleh rasa cikgu? Boleh rasa di okey, tangan. baik. Menggunakan Terkejut saya. deria lain, bukan deria ni. Okey. Ni benih dia. Halus betul cikgu ya. Ya. Ni berapa butir cikgu? Kawan-kawan nampak tak ni? Ini antara benih yang ada di tangan saya ni. Benih. Saya tambahkan lagi benih-benihnya. Ini dia. Ini benih daun sup. Baik cikgu, saya ambil secubit cikgu boleh cikgu? Boleh. Secubit Tabur. Saya taburkan. Okey. Tabur lagi. Ya. Ingat zaman kecil-kecil, Tok saya suruh cakap tangan saya ni sejuk cikgu. Boleh tanam pokok macam tu. Boleh tanam pokok cikgu. Sesuai untuk menanam. Lepas tu cikgu kita buat apa cikgu? Tabur sikit atas. Tabur cikgu kan? Ya. Tabur. Baik, nak tabur pun kita kena ada gaya ya. Tabur. Nah. Baik cikgu. Teringat dia. Chef kat luar negara tu macam ni dia tabur cikgu. Kita nak menabur tanah. Menabur tanah cikgu. Tabur cikgu saya buat dua baris cikgu ya. Boleh. 2 baris lah. Nampaknya benda ni banyak sangat cikgu. Di tangan saya ni. Benih halus memang banyak. Memang kena banyak cikgu. Ya, sebab kebarang dia memang macam itulah. Ada lagi halus iaitu benih bayam. Benih bayam. Ya. Cikgu. Ya. Selalunya kan berapa harga ni cikgu? Benih. Benih ni cikgu. Mahal tak cikgu? Ada yang RM2.5, ada RM3. Tapi kita boleh beli yang jenis yang dah repacking, yang kecil-kecil. Katakan kita nak beli benih sekacang panjang. Kalau yang komersial petani akan beli satu tin sampai RM60-70. Jadi baik. oleh kerana kita mungkin nak tanam sedikit saja di rumah kita, kita beli yang dah packing mungkin 10 biji dalam RM2-3 macam tu. Faham cikgu. Tapi kalau anak murid di sekolah, kita akan beli paket besar lah. Nampak tak cara dia? Okey, lepas semai kita nak buat apa, Fizi? Lepas semua kita kena ni cikgu. Kita kena siram dah cikgu. Ya, kita siram, kita renjiskan juga dekat bawah tu. Baik. Okey. Baik. Okey, Lepas kita kita akan ni kita akan renjis cikgu ya. Kita akan spray sikit. Spray. Okey, kita tak Baik. boleh guna penyiram yang sembuh air macam tu. Kita tak boleh lagi. Mungkin benih kita akan terkeluar. Jadi kita gunakan penyiram sama ada yang macam ni ataupun yang siram yang siram macam tu Baik, yang biru, merah, kuning tu. Okey. Cikgu dah siap cikgu? Dah siap. Terima kasih Fizi. Baik. Saya kena padat-padatkan sikit tanah lah cikgu. Ya, kena tekan-tekan sikit. Tekan-tekan sikit cikgu. Guna sudip lagi senang cikgu ya. Ya. Baik. Itulah cara dia. Ini pertama kali lah cikgu saya cuba cikgu. Ya, lepas ni boleh pergi beli alatan, boleh semai benih. Baik. Fizi suka makan apa? Saya suka makan sawi cikgu. Kita boleh tanam sawi? Boleh cikgu? Tanam dalam pasu pun boleh. Boleh cikgu ya? Ya, terus semai kat sini. Tapi jangan letak banyak sangat sebab lagi dia bersaing. Jadi halus pula. Jadi kita kena agak-agak dalam berapa biji saja benih. Jadi tak payah alih dah. Kalau biarkan di situ cikgu? Ya, sebab kalau kita tanam dalam tray ni nanti kita terpaksa alih. Kita tak boleh. Memang wajib kena alihkan cikgu ke? Sebab sini tidak membekalkan cukup nutrien untuk pokok. Okey, faham cikgu. Sebab dia ada kecil, sebab tu kita tak letak baja tadi. Kita cuma organik saja. Jadi pokok, kalau sayur ni kita perlukan lebih kurang 30 hari. Untuk matang? Untuk kutik hasil. Okey, jadi kalau macam sayuran berdaun, katakan sawi. Kita tanam hari ni 12. Lebih kurang 12 hari bulan 2 tu kita boleh dah makan hasil. Sebulan lah. Ya, tapi kita tak boleh biarkan dalam ni. Kita kena pindahkan ke batas yang kita dah belajar buat sebelum ni. Okey cikgu. Yang seterusnya cikgu. Saya rasa saya dah boleh tanam lah cikgu. Okey, dah boleh tanam. Mari kita uji minda. Nak uji minda pula kawan-kawan. Boleh cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita akan uji minda Fizi dulu. Apakah soalannya? Okey. Soalan dia mudah saja. Apa bahan dan alat yang kita guna, Fizi? Mudah cikgu. Yang pertama sekali cikgu, kita perlu ada tanah cikgu. Okey. Lepas tanah, kita kena ada benih. Okey. Lepas benih, kita kena ada tray semayan cikgu. Okey. Lepas tray semayan, kita kena ada
sudip tangan. Betul. Lepas sudip tangan, kita kena ada ni cikgu. Spray air. Penyembuh air cikgu. Untuk kita menyembuhkan air ke dalam tanah kita. Baik. Adakah itu benar jawapan saya cikgu? Mari kita semak. Ayo, sama-sama kita saksikan. Okey, jawapan yang ada di sini adalah tray ataupun dulang, sudip, Baik. kita ada penyembuh air, kita ada biji benih, kita ada medium semayan, okey. Lepas tu hormon penggalak akar. Okey, jadi jawapan Fizi betul. Yeay! Terima kasih cikgu. Jadi memang kita perlukan barang-barang ni, tapi kalau tak ada kita akan sesuaikan dengan keadaan. apa yang ada pada masa kejadian. Jangan datang kat cikgu, cikgu tray saya ada 100 lubang. Saya tak ada yang macam cikgu cucuk. Tak apa. Okey, kita mungkin ada satu biji benih yang satu paket tu dia 100. Jadi kita nak simpan, dia mungkin akan menyebabkan biji benih tu dah rosak. Sebab kita lepas dah buka paket, kita dah tak boleh simpan. Kalau nak simpan, kena tutup baik-baik, simpan di dalam peti sejuk. Okey, sebab benih kita tidak boleh terdedah kepada panas yang tinggi, hujan, air dan sebagainya, dia akan kena jangkitan kulat dan lain-lain lah. Tak tumbuh dah. Benih tu tak subur. Ya, dan tak akan tumbuh. Jadi kita akan rugi masa. Sebab kita duduk tunggu benih kan, tak tumbuh pun. Betul. Jadi itu sesuai dengan keadaan. Okey, kalau macam benih-benih ni kan, selalunya boleh buat sendiri juga. Benih pun boleh buat sendiri cikgu? Kita boleh, maknanya proses. Mungkin kita suka makan buah melon. Lepas tu kita beli. Melon ni mahal kan. Jadi bila kita dapat, kita beli benih dia. Oh, manis, kita nak try tanam. Okey, kita boleh proses benih tu. Kita boleh ambil, lepas tu jemur. Kita jemur, lepas tu kita rendam dengan racun kulat sikit. Berapa lama tu nak jemur cikgu? Jemur tu bagi kering saja. Kering saja. Macam sebab dia kan bila kita berproses basuh, lendir-lendir punya buah tu, kita akan bagi dia kering dalam besok 2 hari macam tu kalau panas. Okey, bila dah kering, kita pilihlah. Jangan kemik-kemik macam tadi cikgu dah cakap, benih yang berkualiti saja. Okey, yang okey kita akan ambil untuk semai. Yang tak okey kita buang saja. Tak payah sebab memang tak akan tumbuh. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Latifah kita. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Didik TV KPM, masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Latifah daripada SMK Kedawang Langkawi, Kedah. Hari ini kita belajar tentang asas tanaman tingkatan 1 menanam sayur-sayuran. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Okey, semua anak-anak murid Cikgu, tadi kita dah tengok jenis sayur, kita dah buat batas, menyemai, kita dah semai. Jadi sekarang ni kita kena jaga. Lepas semai kena jaga Cikgu ya? Ya, kita kena jaga pokok kita. Sebab kalau kita tak jaga, rugilah. Kita tanam, pokok kita tak akan keluarkan hasil. Jadi hasil dia tak setimpal lah. Okey, jadi macam mana cara kita nak menjaga sayur-sayuran kita? Ini paling penting Cikgu. Ya, kita akan tengok bagaimana menjaga. Okey, jadi seperti biasa cikgu akan kenalkan dulu alatan. Baik Cikgu. Okey, kita tengok apa alatan untuk jaga tanaman ni. Jadi yang pertama mestilah penyiram. Okey, penyiram sangat penting sebab kita perlu siram kurang-kurangnya 2 kali sehari. Cikgu, kalau kita siram lebih daripada 2 kali sehari, boleh tak Cikgu? Tak boleh. Tak boleh Cikgu? Terlalu banyak air akan menyebabkan pokok mati. Oh, faham Cikgu. Akar dia terlalu terendam mungkin menyebabkan penyakit pada pokok. Jadi kita perlu ikutlah. Kalau macam sekarang suasana musim panas di sebelah utara. Jadi kita perlu siram lebih sikit. Okey, kalau musim hujan kita tak perlulah siram. Dia biarkanlah. Sebab dah hujan, kita tengok tanah dah basah, tak perlu. Okey, tengok kesesuaian tanah kita. Okey, kalau tak siram pokok kita akan mati dan kita akan tak dapat hasil. Rugilah kita Cikgu. Rugi. Kita tanam dah. Penat dah kita dari awal. Kita dah buat batas kita dah ni. Tapi bila nak siram, kita malas. Jadi tak boleh. Okey, seterusnya kita ada pam racun.
Okey. Kenapa kena panracun? Nanti cikgu akan ceritakan. Faham, Okey, sebab panracun ni bukan sekadar racun. Kita guna untuk makhluk perosak, kita guna untuk baja. Baja pun kita guna pam. Okey. Seterusnya kita akan tengok alat bahan dia. Kita ada organik. Kita memang akan guna lebih pada organik. Okey, supaya sayur kita ni selamat untuk dimakan. Jadi boleh makan anytime. Maknanya kalau macam dah 2 hari kita racun pun kita boleh makan lagi. Sebab kita guna organik. Kita guna bahan-bahan yang semula jadi macam daun kita guna bawang putih, kita guna daun mambu, neem tu. Ataupun kita proses sendiri gunakan cili api untuk racun. Kita masak dan blender semua boleh jadi racun serangga. Okey, lepas tu kita ada wheat mat. Okey, ini adalah bahan sungkupan. Bahan sungkupan je. Sungkupan. Okey. Wheat mat. Okey, lepas tu kita ada satu lagi kita panggil dia silver shine ataupun pasti hitam tu. Yang tu pun memang kita guna untuk kita jaga pokok kita. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu kenapa kita nak jaga cara macam mana semua nanti. Okey, jadi cikgu tunjukkan menyiram. Okey, cikgu ada 2 gambar menyiram itu satu menggunakan penyiram. Tom penyiram. Okey, ini sesuai untuk pokok-pokok yang baru tumbuh. Okey. Okey, sebab kita tak boleh sembuh guna water jet ke. Bahaya matilah pokok kita, tercabuk semua akar dia. Betul. Jadi kita gunakan tom penyiram. Jadi siram satu persatu di atas batas tanaman. Okey, seterusnya kita boleh guna paip air macam biasa. Okey, kita guna paip air macam biasa ataupun yang fertigasi. Fertigasi. Okey, fertigasi kita guna paip penitis. Jadi kita dah buka on di kita ada timer selalunya kita buka di pam air, tom air yang besar tu. Jadi kita alihkan terus kepada pokok-pokok kita. Kita akan set masa. Yang ini cikgu ajar di sekolah untuk murid-murid yang kelas atas lah. Okey, kita akan set timer. Jadi berapa kali sehari kita nak siram. Okey, mungkin kita nak siram 3 kali. Pagi, tengah hari atau petang. Kita akan set 5 minit. Okey, macam tu. Jadi kita secara auto, kita akan kurangkan tenaga manusia lah. Baik. Jadi terus automatik. Faham, Okey, cikgu. seterusnya kita akan lihat sungkupan. Sungkupan cikgu ya? Okey, sungkupan ni ada banyak jenis. Okey, cikgu memang tunjukkan di sini adalah sungkupan menggunakan silver shine. Okey, kenapa kita kena ada sungkupan? Kenapa cikgu? Kenapa kita ada? Apa yang penting sangat sungkupan ni, Pernah cikgu? dengar tak sebenarnya sungkupan? Tak pernah cikgu sungkupan ni. Sungkup. Terlungkup pernah cikgu? Okey, sungkup ni maknanya kita letakkan sesuatu di atas batas kita. Okey, kita tak ada silver shine. Okey, boleh guna jerami. Jerami padi. Okey. Atau kita potong, kita letak je di atas batas. Okey, ataupun kita boleh guna daun kelapa. Kita boleh letak juga. Potong dan letakkan di atas batas. Okey, seterusnya kita boleh guna daun kering. Boleh cikgu ya? Boleh. Sebab benda tu akan jadi baja. Kita letak daun kering di sekeliling. Kenapa kita nak buat sungkupan? Kenapa? Okey, sebab bila ada sungkupan, rumput tak akan tumbuh. Faham cikgu. Jadi kita perlu sungkupan sebab kita nak hasil maksimum. Kita nak tanam sayur, kita nak sayur kita besar. Kita nak kalau kita tanam cili, kita nak buah lebat. Jadi bila ada rumput kita akan mengambil baja-baja yang kita dah letak. Dia macam bersaing lah cikgu ya? Ya, tak boleh. Jadi kita letakkan sungkupan. Jadi pelbagai lah. Maknanya bukan semata-mata kita sungkupan yang kita beli plastik, wheat mat. Kita boleh guna yang alami, yang kimia. Jadi tak perlulah membazir duit kalau rasa macam ini membazir. Tapi ini untuk dengan zaman moden. Macam zaman dulu, mungkin petani pada zaman dulu memang menggunakan bahan-bahan alami lah, daun-daun. Mungkin kat kawasan tu ada banyak lalang. Sekaligus kita kurangkan risiko haiwan perosak sebab haiwan perosak ni macam serangga, dia duduk dalam lalang-lalang semak tu. Okey. Bila kita potong, kita letak kat pokok, serangga pun dah tak ada tempat nak duduk. Kita akan orang kata 2 in 1 lah. Okey. Baik cikgu. Seterusnya kita sungkupan ni cikgu nak tunjuk satu video. Ayo, sama-sama kita saksikan video yang disediakan oleh Cikgu Latifah kita.
Jadi di sini 3 orang murid cikgu akan tunjukkan cara-cara memasang sungkupan pada batas tanaman. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Tarik. Okey, tarik. Tarik. Okey, tarik dan kita letakkan tanah di atas dan di tepi silver shine. Okey, ini adalah silver shine. Kita ada satu jenis lagi iaitu wheat mat. Okey, kenapa kita buat ni? Kita bubuh sungkupan. Tak bagi rumput naik. Okey, kalau rumput naik apa jadi? Tanaman tak elok. Okey, jadi kita nak jaga, kita berbaja kalau kita biarkan tanpa sungkupan, pokok kita terpaksa berlawan dengan rumput. Okey, jadi macam mana lagi nak tarik ni? Macam mana nak buat lagi ni? Teruskan, tunjuk. Kita nak tunjuk contoh. Okey, okey, kita letak di tepi. Supaya silver shine ni tidak diterbangkan oleh angin. Okey, terima kasih. Oh, itu dia teknik sungkupan silver shine. Ya. Okey, kenapa kita guna tanah tadi? Sebab nanti angin kencang akan menyebabkan silver shine kita terangkat. Baik. Tapi kita boleh je guna, dia ada paku wheat mat yang dijual ataupun paku silver shine yang dijual, tapi benda tu memerlukan kos lah. Ataupun menggunakan dawai yang kita buat bentuk U, kita letak di atas tanah pun boleh masukkan dalam tanah. So ada berbagai cara lah. Jadi ini adalah cara yang paling mudah, iaitu letak tanah ataupun batu terus ke atas Silver shine. ya, silver shine tersebut. Baik, Ibu. Okey, kita ada seterusnya kita tengok penjarangan. Oh. Okey, macam tadi kita dah semai. Semai yang kita tu mungkin akan menyebabkan tumbuh lebih kurang 10-20 pokok. Okey, jadi pokok dia tak boleh satu tempat tu banyak sangat, dia akan terpaksa bersaing dengan untuk dapat cahaya, untuk dapat makanan, baja dan sebagainya. Jadi kita kena alihkan dan bagi jarang-jarang. Okey, jadi mungkin dalam satu kawasan tu satu pokok, jarak sikit satu pokok. Jadi ini kita panggil penjarangan. Penjarangan. Okey. Okey, seterusnya merumpai. Ada orang panggil merumput. Okey, merumput adalah benda yang sama, iaitu kita membuang rumput-rumput yang kita tak perlu. Okey, dalam kita letak baja, tengok-tengok penuh dengan rumput. Rumput yang tumbuh, rumput yang bersaing untuk dapatkan nutrien daripada baja-baja yang telah kita letak. Rugilah kita kan. Okey, seterusnya menggembur. Okey, menggembur ni kita boleh guna cangkul ataupun kita guna pecakal. Kita gembur supaya tanah kita ada udara. Okey, supaya tanah kita tak mampap. Sebab kadang-kadang kalau kita tanam dalam pasu dan sebagainya, tanah kita jadi kemas. Okey, bila kemas tu padat, mampap, akar pokok tak boleh bergerak. So pokok kita tak akan subur. Okey, jadi kita kena gembur sentiasa tanah kita di keliling kawasan pokok. Okey, seterusnya membaja. Baik. Okey, kita ada 6 teknik membaja. Banyak cikgu ya. Ya, kita ada alur longkang. Okey, yang ni kita tengok nama dia, kita tahu dah kita akan buat macam longkang tu lah. Okey, poket bulat ni kita buat bulat. Lepas tu kita buat keliling pokok. Oh, macam kita baju poket di tepi kan. Okey, ni pun di tepi pokok kita buat keliling. Faham, okey, cikgu. kita panggil poket bulat. Lepas tu kita ada tabur. Okey, ini paling mudah, tabur je. Tabur je cikgu. Tapi jangan letak di dekat dengan batang pokok. Okey, ini akan menyebabkan pokok ini mati. Terutama baja kimia. Okey, baja organik pun kalau banyak sangat pun panas akan menyebabkan pokok mati. Okey, alur bulat. Alur bulat ni kita buat alur berbentuk bulat di keliling pokok. Okey, terusnya kita ada poket petak. Baik. Tadi poket bulat, ini buat petak tapi keliling pokok juga. Macam poket baju fizi. Petak kan. Okey. Last kita guna teknik semburan. Okey, ini untuk baja folia. Folia cikgu. Folia. Okey, kalau pernah dengar Easy Grow. So baja-baja cecair. Yang akan kita sembur ke pokok teruslah. Maknanya kita gunakan teknik semburan menggunakan pam macam cikgu cakap. Pam galas cikgu ya. Ya, pam galas. Okey. Okey, ini seterusnya kita kena jagalah pokok kita daripada haiwan-haiwan perosak. Kita ada siput babi, kita ada ulat, kita ada serangga macam ladybird yang makan daun. Jadi kita sentiasa secara berkala. Maknanya bukan tiap-tiap hari kita meracun. Kita gunakan mungkin dalam seminggu sekali. Racun cikgu? Ya, racun. Racun organik. Jangan, kalau boleh elakkan penggunaan racun kimia lah. Boleh guna, cuma kita perlukan
safety lah, lengkap. Kita kena pakai topeng, kita kena pakai apron, kasut boot supaya untuk menjaga keselamatan. Racun ni, cikgu. Ya, sakut sagi racun kan, nama pun Yalah. racun. Faham, cikgu. Okey. Seterusnya, cikgu nak tunjuk jadual penyelenggaraan tanaman. Okey, kita kena ada jadual supaya kita tak adalah hari ini kita dah racun. 2-3 hari kita pergi racun lagi. Pokok kita penuh dengan racun. Memang pokok kita sihat, subur, buah besar. Tapi penuh dengan Racun. Ya. Panas pokok tu, cikgu. ya, takkan kita nak makan racun kan? Betul. Jadi, itu adalah apa cara kita menyelenggara. Kita letak penyiram, kita beberapa kali sehari, hari ini dah siram. Hari ini dah berapa hari bulan kita dah berbaja. Seminggu sekali kita nak letak baja lagi. Okey, kita nak merumpai bila. Okey, itu adalah antara cara-cara kita menjaga tanaman. Okey, satu je cikgu nak tanya Fizi. Baik, cikgu. Boleh, cikgu. Sebelum kita habiskan, Aha. okey, cikgu nak tanya, ingat balik tak? Apa bahan yang kita guna? Bahan apa, cikgu? Bahan yang kita guna untuk menjaga tanaman. Untuk menjaga tanaman. Menjaga tanaman kita kena ada racun, cikgu. Okey. Aha, betul, cikgu? Sekejap kita tengok. Okey, kita Bahan, ada bahan dia. Ya, racun penyembuh. Okey. Saya rasa untuk menjaga kita kena ada racun, cikgu. Betul, Fizi, betul. Baik. Okey, jadi kita perlu ada racun. Ini adalah untuk kawalan perosak. Itulah dia. Cikgu, Okey. rumusan cikgu tentang pembelajaran yang kita belajar pada hari ini, cikgu. Okey, rumusan kita. Jadi dari awal cikgu dah tunjuk kita kenal dulu jenis pokok sayur kita. Kalau tak kenal, tak bolehlah. Kita kena berkenalan dulu dengan jenis-jenis sayuran tu. Baik. Selepas kita dah kenal jenis sayuran, baru kita buat batas. Lepas kita buat batas, baru kita semai. Semai pun kena ada cara, kena pilih yang berkualiti. Lepas tu, baru kita jaga pokok kita supaya hasil kita maksimum. Supaya kita dalam masa sebulan sayur-sayuran, 2 bulan sayuran berbuah, kita dapat hasil yang maksimum. Jadi semua orang gembira pada akhirnya. Boleh makan sayur yang ditanam Sayuran. sendiri. Baik, cikgu. Macam mana dengan prestasi keseluruhan saya, cikgu? Okey, jadi Baik, cikgu. dari awal sampai habis, sampai akhir rancangan, Fizi memang hebat. Yeay! Terima kasih, cikgu. Okey, jadi cikgu Aha. bagi 3 terus kat Fizi No, terima kasih, cikgu. sebagai hadiah. Murahkan rezeki, Cikgu Latifah. Cikgu, ada mungkin di kalangan kawan-kawan yang baru saja menonton segmen kita pada hari ini yang kita lepas. Boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Pelantar ada 5 kpm. Baik, terima kasih kepada Cikgu Latifah kita, iaitu penolong kanan pendidikan khas SMK Kedawang, Langkawi, Kedah. Dan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Amira Huda Muhammad Amir daripada SK Pendidikan Khas Taiping, Perak yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Cikgu, jaga diri baik-baik, cikgu. Nanti kita tanam sama-sama, cikgu, ya. Baik, Dan kepada anda, fokus sentiasa, jangan main-main dalam sekolah, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.